tu makna dia rasa dia tak ada dosa lah tu. Paling tidak kan dah diajar kaifa nastaghfir ya Rasulullah, cara istighfar Nabi ajar paling senang astaghfirullah, paling senang astaghfirullah. Kau rajin lagi astaghfirullahalazim, rajin lagi astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, rajin lagi astaghfirullah innallaha kana tawwaba, rajin lagi Allah manta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tu kok habis rajin dia tu kan. Tapi astaga Nabi tak ajar. Budak-budak sekarang astaga no point, apa bondo tak boleh pakai tu. Astaghfirullah kok paling malih lah tu. Astagfirullah. Kok sibuk bona lah. Al-maklum lah, banyak dah jawatan tadi dengar tadi. Wanita pun dia, ketua lorong pun dia, ketua kampung pun dia, contoh sibuk bona lah kan. Astagfirullah. Doa paling pendek yang kita tahu baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Dah balik. Apa masalah dengan doa? Cubaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bagi tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatan kuasa, hulu balang penggerak aktiviti masjid, dan semualah senarai VIP yang disebutkan oleh tuan pengurusi masjid. Yang tak dapat saya mengulang dah, panjang betul kan? Semualah ya, pemimpin-pemimpin kan, pegawai syarak, semualah, semua yang ada hari ini, terima kasih banyak. Sebab kata orang berjalan-jalan di atas titi kan, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Dan begitu juga kan, dah orang memberi kan, kita konolah jawab kan. Dah dia berpantun, takkan kita tak pantun pula orang mana kan. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun, nak jadi insan bertuah, duduk beradab, tagak bersantun. Mentari tenggelam membawa malam kan, jalan sendiri menyusul pagar. Assalamualaikum dan selamat malam. Mudah-mudahan malam ni berjalan lancar. Tobing tinggi di atas gunung, merapi hati bila memandaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Eloklah kita mulakan saja acara ini kan. Dah ramai lah nunggu tu kan. Tadi orang perempuan tu terperanjat lah dia, nampak saya bangun tengah situ kan, menyosah tak ajak ambil gambar kan. Saya dengar dia macam-macam burak belakang tu lah kan, kata-kata je. Jadi malam ni tentang mengimarahkan masjid kan, mengimarahkan masjid. Alhamdulillah masjid ni pun dah banyak perubahan daripada zaman saya belajar makin sampai sekarang. Dah nampak banyak lah perubahan dah kan. Masjid ni kukuh lah kan, sebab tiang kan banyak kan? Kukuh tiang kan banyak kan. Jadi orang ni ramai macam ni alhamdulillah lah ni, alhamdulillah. Saya sebenarnya malam tadi ke mana malam tadi Melaka, Masjid Tanah, Sungai Udang. Pagi tadi di Johor, pagi tadi di Kulai, petang tadi dekat Skandar Puteri. Sampai ngam-ngamnya kat parking tu orang dah nak komat dah. Alhamdulillah malam ni. Esok ke Lumpur
Tak ada kerja lain, ceramah lah kan. Terima kasih banyak lah datang sini. Makan pun dah siap kan. Jadi tak boleh lah ceramah lah lama kan. Makanan dah siap kan. Sojuk lah nasi tu kan. Betul dah tu. Jadi bila kita ceritakan tentang mengimarah kan, mengimarah menghidupkan, menjayakan, memberikan sinar, memberikan cahaya kan? Membawa satu suasana, itu adalah imarah. Manakala masjid pula adalah merupakan rumah Allah kan? Dan rumah Allah ini dalam bahasa Arab disebutkan sebagai Baitullah. Bait diartikan sebagai bermalam, menginap dan berdiam. Secara bahasa Baitullah diartikan rumah Allah. Bila masjid dikatakan rumah Allah, apakah kemudian Allah menginap atau bermalam di masjid? Bukan. Tetapi rumah Allah tu bukanlah kemudian Allah punya rumah untuk ditempati, ataupun Allah nak duduk-duduk berdiam bermalam, apalagi tinggal di dalam rumah. Allah tidak menempati masjid-masjid kerana Allah tidak memerlukan tempat tinggal. Maka mustahil bagi Allah menempati makhluknya. Mengapa masjid disebutkan dengan rumah Allah? Penyebutan rumah Allah tidak hanya untuk Masjidil Haram di Mekah, tapi juga di masjid-masjid di muka bumi ini juga disebut sebagai Baitullah. Dan pendapat ulama, Baitullah itu juga tidak dikhususkan kepada Kaabah sahaja, tapi sesuatu yang mengelilingi Masjid Al-Haram yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Seperti mana firman Allah, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan dijadikan sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat solat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf dan rukuk dan yang sujud. Dari ayat ini termasuklah masjid adalah tempat tawaf, itikaf, sujud dan mengingat Kaabah, bukan hanya Kaabahnya sahaja. Maka seluruh masjid di muka bumi ini adalah rumah Allah. Jadi bila rumah Allah, memang Allah punya, cuma Allah tak duduk dalam. Jadi jangan perasan bila kita sound orang kan, kau pahal datang ni kan? Tak pernah datang, tiba-tiba kau datang pula kan? Jadi kena sadar ni rumah Allah. Kadang-kadang Allah bagi orang lain tu kesedaran itu lembek. Umur 60 baru teragak nak datang masjid, tak apa, jangan risau, jangan risau. Maknanya Allah dah jemput kita datang, kita datang. Dan cuma mulut orang-orang ni anggaplah sebagai satu ujian. Kadang ada mulut orang, hai tiba-tiba datang, apa mimpi kau ni kan. Jadi orang, kebiasaan orang Melayu kalau dah lama tak datang masjid, tiba-tiba datang, ada kemungkinan dia nak kenduri. Macam tu lah kan. Tiba-tiba datang nak kenduri dah tu kan. Tapi tak apa, walaupun dia datang untuk kenduri, jangan kita samlah kau ni datang mesti nak kenduri kan. Tak adalah, langsung tak jadi diajak dah. Kan, sebab kita terlupa ini rumah Allah, siapa-siapa pun boleh datang. Cuma bila orang datang tu kita bagilah galakan kan? Seronok tengok kau datang masjid, tapi janganlah malam ni kau datang. Aku tahu kau nak kenduri lah, tahu kau tahu, tapi esok ada habis kenduri, datanglah. Seronok tengok kawan-kawan bersama kita ramaikan orang kat masjid. Kau tidak, tiang lagi ramai daripada orang kan. Bukan masjid ni dah, tempat lain kan. Sini saya tak boleh nak tolak jemputan ceramah sini, sebab saya difahamkan jemaah subuh pun macam ni ramai. Tak peranyat lah, yo kau tu kan. Yo lah kan, yo yang tak pernah datang tu dia tak tengok. Di Felda Palung 14 tu dia buat kempen mengimarahkan masjid tu. Dia siap bagi tahu tu, siapa yang kanak-kanak yang datang sembahyang subuh berjemaah dapat duit belanja sekolah RM3. Setiap budak yang datang. Ramailah mak ayah tak kau pergi kan, kau tak pergi, ayah tak pergi dah. So anak pergi. Lepas tu orang masjid tu buatlah satu lagi kempen. Siapa yang datang sembahyang subuh 40 hari berturut-turut, maka dia layak untuk cabutan bertuah 10 biji skuter. Mana ada 10 pemenang lah. Tapi kalau hari ni pergi sekali, hari tak pergi, dia kosong balik sampai 40 waktu berturut-turut. Dia mesti ditandatangani oleh AJK masjid. Ni contoh lah kan. Mana tahu, minta lah YB kawasan sponsor kan. Alah, nanti tak ikhlas ustaz. Memang betul, mula tu sebab dia skuter, tapi bila dah hari-hari dia dah buat, lama-lama dia akan membiasakan diri. Mungkin itu usaha kita. Kalau nak rasuah-rasuah pula, nak datang lah, tak datang sudah. Iyalah, betul lah tu kan.
Tapi macam-macam cara dah orang manusia ni buat nak menggalakkan orang datang ke masjid. Kan? Kalau kita tengok pendapat Al-Kashani dalam Al-Wafi, pertama, masjid adalah tempat ibadah, dan tempat ibadah adalah ibadah itu sendiri, iaitu tempat hadirnya yang disembah makbud dan tempat persaksian diri kepadanya. Maka tempat ini disebut sebagai rumah. Rumah secara makna, secara batin, bukan rumah dimaknai rumah sebagai tempat tinggal. Makna kedua dimaksudkan dengan masjid adalah rumah Allah dari linguistik, kerana masjid adalah tempat yang mirip dan sama dengan bangunan-bangunan lainnya, hingga masjid disebutkan sebagai rumah. Dan untuk mengaitkan firman Allah rumahku, kerana kemuliaan tasrifan tempat tersebut atau bangunan atau masjid tersebut, maka penamaan masjid dengan Baitullah kerana bangunan yang mirip dengan rumah, tempat dikhususkan untuk beribadah pada Allah serta dimuliakan. Kan? Jadi dengan sifat takwa akan mengangkat darjat kemuliaan seseorang di sisi Allah, maka marilah kita memantapkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yang bertakwa dengan melaksanakan segala perintahnya serta meninggalkan segala yang dilarangnya. Salah satunya datang masjid. Sebab datang masjid biasanya kita akan buat apa yang Allah suruh. Jaranglah tengok kan orang berjoget di masjid ni. Orang datang ni memang datang nak beribadah. Tadi dah habis semayang langsung semua berselawat pula ramai-ramai. Dah lama dah tak dengar selamat untuk selawat orang tua macam tu. Kan, ya Nabi salam alaika. Kan dah lama tak dengar macam tu. Kan, orang tua dulu memang macam tu. Kan. Ya, sampai berandui semua kan dulu macam tu lah. Kan. Sorong tua macam tu lah. Elok lalap budak tu dalam buai tu berandui tu kan. Elok lalap. Nak tunjukkan hebat kalimah salawat ni kan. Jadi kita buat benda-benda baik yang datang masjid tu, sebab bila orang cakap lah pergi masjid belum tentu baik perangai. Betul. Tapi ada harapan baik. Pergi disco belum tentu tak baik. Betul. Tapi ada harapan tak baik. Belum pernah li yang pergi disco berhenti isyak belum pernah li dah yang bohong. Tak ada mana bongak kan. Keluar serok macam mana keluar mana jalan ni kan, salah rumah pula kan, beri di depan rumah orang dah comel orang tu mabuk kan, itulah masalah. Benda tak ada lah kat orang sini, di tempat lain lah, tempat lain kan. Kemudian ditanyakan pula tentang takwa kan, takwa kan. Ubay bertanya Umar Al-Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, apakah hakikat takwa? Ka'ab menjawab dengan pertanyaan. Ubay bertanya pula, pernahkah Amirul Mukminin berjalan di atas jalan yang banyak onak dan duri? Jawab Umar, ya Ubay. Bertanya lagi, bagaimana? Jawab Umar, aku berjalan dengan waspada dan bersungguh-sungguh supaya tidak memijak atau terpijak onak dan duri. Lalu Ubay bin Ka'ab menegaskan, itulah hakikat takwa. Makna berhati-hati jalan atas dunia ni. Salah satu cara nak mengelakkan kita tu, masalah banyak atas dunia ni, datang masjid settle. Pagi masjid, tengah hari masjid, petang masjid, malam masjid. InsyaAllah. Sebab nak berhati-hati. Kalau kat luar tu, kalau kita tak pergi masjid, kita pergi tempat lain. Pergi tempat lain tu yang terdadah dengan bahaya yang banyak tu kan. Pergi pasar malam. Malam ni pasar malam mana ni hari ni? Ingat lek. Hari ni pasar malam mana? Hari Selasa mana? Pergi pasar malam. Dia tak pergi sini, dia pergi pasar malam. Apa macam-macam tengok buntang betul kan. Bukan tengok barang tu, tengok orang. Ya itu kan. Yang datang yang tak bertudung, yang mengirai rambut, yang baju tak cukup kain, yang seluar pun ada yang pendek-pendek pakai. Bukannya perempuan, jantan pun sama. Pergi masjid kasih pendek tu kat luar tu. Contohlah kan. Jadi makna macam-macam lah kan. Jadi itu sebabnya dia akan berhati-hati, semua dijaga, cara cakap dia jaga. Kan disebutkan oleh Abu Lais As-Samarkandi kan, kalau orang ni jaga takwa, dia takut pada Allah ni, ada 7 perkara, terlihat pada 7 perkara. Pertama, pada lisan dia tak cakap benda-benda yang tak baik, cakap benda yang baik je. Pada lisan dia cakap benda-benda yang baik. Jadi orang perempuan dah tak boleh lagi lah sebut, aku ni mulut je jahat, hati aku baik. Dan mana kalau hati baik, mulut pun kena baik. Hari-hari dia smash lelaki tu, lambek balik orang tua ni. Ingat hotel kau tu kan, dia marah lelaki. Orang tua tu balik mengaji, baca pun berterabur. Tengok dah sama, nampak sakit hati suami tu. Jangan orang perempuan jangan sebab menyakitkan hati suami tu masuk dengan kau, rugi betul-betul.
Banyak lagi benda baik boleh cakap dengan cakap benda tak baik. Cakap Assalamualaikum wahai suamiku, meninggal dia. Sebab terperanjat tak pernah dengar. Tapi kata-kata akhir tu yang baik-baik kan, syukurlah bini tu. Kan. Ya. Ni nak mampu orang tua ni, mampu tahu. Tu perkataan akhir dia kan. Jangan. Dah tua ustaz, kata. Tua baik cara tua kan. Makan bersuap macam dah tua. Dia suap-suap ustaz tapi tak tepat, macam mana lah. Abang tu telinga tu terasa lah butuh kan. Rambut tak pun nampak, tak tentu warna dah, mana telinga mana mulut ni tu kan. Tak apalah, tapi usaha tu ada kan. Tak apalah. Kan? Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang bertakwa dan mulia sisi Allah. Masjid adalah jantung hati umat Islam. Masjid juga disebut sebagai rumah-rumah Allah, sekaligus menjadi pusat kehidupan umat Islam. Jadi tu sebabnya kau orang tak datang masjid, jangan kutuk orang ke masjid. Sebab setakat inilah imam tak pernah lagi baca doa menyahnamkan orang, tak ada. Imam baca doa tu muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, doa untuk semua. Jangan-jangan yang kat luar yang tak pergi masjid tu murah agak joki dek doa imam dengan semua orang yang datang masjid. Tu sebab kata masjid tu jantung hati orang tu, jantung hati masyarakat. Belum pernah lah imam doa, ya Allah kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja ya Allah. Yang lain tu pergi mampu lah, tak pernah lah dah. Belum pernah lah dah. Kan imam memang doa kesejahteraan untuk semua. Kan? Murahkanlah rezeki kami ya Allah. Termasuk orang tengah lepakkan kedai kopi tu. Tak ada habis semayang lah. Dengan dia murah rezeki sekali. Betul tak? Sebab jangan sombong kan. Kita pun sama lah, jangan sombong. Datang ada orang di masjid tapi sombong. Siapa dia orang tu? Dia pergi masjid tapi sombong. Siapa dia orang? Habis bagi salam, berkecapuih balik tahu berkecapuih? Berkecapuih tu laju lah. Yang lagi laju daripada tu berdosup. Ada lagi laju daripada berdosup tu, budak KL, budak Melaka, sebab ada berlaju lagi menobut. Yang paling laju menculin. Tu paling laju tu. Tapi tak payahlah ejo, dia tak mau ni ejo MEN tak mau ni, dah menculin lah, macam tu lah. Laju lah kan. Macam tu. Habis bagi salam, terus bangun dia balik. Tak sampai istighfar. Istighfar pun tak nak, sombong dengan Allah. Istighfar ni apa? Minta ampun dengan Allah. Kan? Orang yang bangun tu, makna dia rasa dia tak ada dosa lah tu. Paling tidak, kan dah diajar kaifa nastaghfir ya Rasulullah. Cara istighfar Nabi ajar paling senang astaghfirullah, paling senang. Astaghfirullah. Kau rajin lagi astaghfirullahalazim. Rajin lagi astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi astagfirullah innallaha kana tawwaba. Rajin lagi Allah manta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tu kok habis rajin tu. Kan? Tapi astaga Nabi tak ajar. Budak-budak sekarang, astaga, no point. Apa bondo tak boleh pakai tu. Astaghfirullah, kau paling malih dah tu. Astaghfirullah. Kau sibuk warna lah. Al-maklum lah, banyak dah jawatan tadi dengar tadi. Wanita pun dia, ketua lorong pun dia, ketua kampung pun dia, contoh sibuk warna lah kan. Astaghfirullah. Doa paling pendek yang kita tahu baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Dah balik. Apa masalah dengan doa tu? Tengok khabar doa makan. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fima razaqtana, kata rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami pada azab api neraka. Mana makan? Itulah baca doa tak pernah faham tu masalah tu. Tapi jangan kuat-kuat. Dengar ke orang sebelah tu, Allahumma barik lana, doa makan kata-kata. Kan macam itulah. Slow ya baca. Tapi kau nampaklah lembaga hantu kan. Nampak lembaga-lembaga ni kan.
jelmaan-jelmaan tu tuga doa baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Lari dah. Gila betul ngaku aku nak dimakan ni. Hantu pun tahu tu doa makan. Tak kisahlah tuan-tuan ya. Baca doa. Tapi itu pesan saya, jangan jadi manusia yang sombong. Kau nak copek sangat pun lah kan? Nak copek benar balik, paling tidak istighfar 3 kali, baca doa. Tu Jadi kalau kita tengok dulu, memang menjadi pusat sejarah awal Islam, membuktikan bahawa dinasti pertama umat Islam di zaman Rasulullah itulah tempat umat Islam terbaik mendapat sentuhan, didikan, bimbingan secara langsung dari Rasulullah SAW melalui institusi masjid pertama, iaitu Masjid Quba di Madinah, yang dibina oleh baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat dan umat Islam di awal peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita tahu Nabi bina dengan tangan kudrat Nabi sendiri Masjid Quba. Tapi masa tu tidaklah cantik Masjid Quba pada hari ni. Dulu Masjid Quba tu simple saja kan. Tu sebabnya kita ni disunatkan, kita ni kalau nak pergi masjid ambil wuduk siap-siap daripada rumah. Tang terkontut dalam perjalanan tu lain cerita. Ambil je wuduk ya. Oleh itu kembalilah kepada asas semangat Masjid Quba sekaligus menjadi contoh model Rasulullah, sebab masjid dijadikan sebagai institusi, tempat untuk membangunkan umat Islam. Masjid ni bukan hanya tempat kita semayang aja, tempat berbincang, tempat fikir program apa nak buat yang baik-baik untuk masyarakat. Dulu kalau tidak, orang marah tu kalau buat fungsi lain tu. Macam ada yang setengah fahaman tu, tak boleh dah, mana tak boleh semayang aja. Tak boleh buat tempat lain. Tu sekarang masjid tu ada yang buat bergelanggang takraw, buat gelanggang badminton, ada yang buat meja pingpong, ada buat tempat ruang belajar untuk anak-anak kan, supaya nak dia dekat dengan masjid. Ada wifi percuma di masjid. Jadi rajin dia datang. Kan? Silap-silap yang bukan Islam pun datang. Kat luar tu kan, boleh tak mau tumpang wifi Pak Haji? Boleh lah, boleh. Tapi dekat luar saja, dia pun duduk luar. Sekali dia dengar orang azan, mana kita tahu? Tergorak hati dia nak masuk Islam. Baiklah. Macam tu lah. Dan asas pembinaan masjid itu adalah takwa kan? Yang sebenarnya yang disebutkan dan firman Allah SWT bermaksud kerana sesungguhnya Masjid Quba yang kau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan atas dasar takwa dari mula wujudnya, sudah sepatutnya engkau solat padanya. Di dalam masjid itu ada orang lelaki yang suka mengambil berat membersihkan, menyucikan dirinya, dan Allah mengasihi orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Surah At-Taubah ayat 108. Tenang hati, tak ada orang datang masjid ni hati yang kusut, tak ada. Semua tenang. Kadang-kadang tenang tu sampai membawa kepada dia bersandar tu. Bersandar, apa tu, terkabil-kabil mata. Tu tenang ada tu. Kan? Jangan disalahkan. Jangan dikojutkan pula. Kesian, kadang kat rumah payah nak tidur. Dan dalam masjid tagak-tagak dia boleh tidur. Biarkan. Itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang bagi ceramah memang tak boleh tidur. Dah macam mana? Dia kena bagi ceramah. Dapat pula pot tu kan. Bersandar lah kat tu. Kono pula aircon betul-betul atas kepala. Apa lagi nikmat yang paling hebat sekali? Itulah dia paling hebat sekali time tengah dengan ceramah kan. Kono lah duk ujung, menunjuk lah kaki. Contoh lah kan. Tu semua lah tu kan. Yang faham-faham lah kan. Jadi peringatan Allah ni nak bagi tahu kita, jangan macam saya sebut tadi lah, jangan kita rasa sogan. Kadang-kadang ada orang dah tua datang masjid, ustaz, apa? Tua itu sendiri satu pencapaian. Bukan semua orang boleh sampai usia tua. Kan kata ulama terdahulu, manusia ni ada 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian. Naik kereta, bam, accident kereta tu. Sikit ke kita terlepas satu. Kawan ajak pergi camping, kita pun terjun lah dalam sungai tu 2-3 orang. Kita seorang yang timbul, yang lain tak timbul dah. Terlepas satu. Tanah runtuh, habis semua rumah kita togak lagi. Terlepas satu lagi. Tapi ada satu perangkap yang manusia takkan dapat lepas, iaitu perangkap usia tua. Lepas tua tu kira settle lah tu, tak ada benda lain, tak ada. Rasa sampai ni 100 tahun tu salah. Boleh ni, jangan kira macam tu. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua.
Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit. Kalau Allah Ta'ala tulis mati, matilah. Kata Jibril, hiduplah kamu sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan perbuatlah di atas dunia ini sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Mesej tu jelas dah tu. So datanglah ke masjid. Datang masjid, bersihkan diri, taubat, datang. Dan kalau tak tahu, tolong belajar. Tolong belajar. Malu bertanya, selesai, barik. Selesai jalan tak boleh dah. Dah ada map, dah ada Waze. Selesai barik betul-betul. Tak mana poi tak tahulah. Kan, dalam hidup ni. Jadi, belajar. Sebab nak mencapai kesempurnaan ibadah, ada 4 perkara. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak boleh mengikut-ikut dah. Kedua, mesti ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Patut perangai jadi elok bila beribadah ni, bukan jadi lagi teruk. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Penting. Tadi saya tak habis lagi tu, yang pasal takwa tu. Takwa tu tadi, yang pertama tadi dengan lisan, jaga lisan kita, cakap baik-baik. Kedua, dengan pandangan mata kita, pandang yang baik-baik, dengan pandang yang tak baik. Yang ketiga, hati, buang perasaan yang tak baik. Tamak, sombong, hasad, buang. Ujub, riak, takbur, buang. Kan? Manusia ni kadang-kadang datang masjid pun ada yang ujub. Ada. Kan? Kadang-kadang seorang tu dia boleh ada tiga-tiga. Ujub ada, riak ada, takbur pun ada. Tiga-tiga dia ada. Dia tapau habis sombong. Kategori sombong pertama, ujub. Ujub dia tak cakap. Dalam hati kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap pula suara aku kan. Dia sendiri cakap. Dalam hati. Kan. Ataupun dia jadi imam ke, tiba-tiba malam tu, dia bukan sini ni, tempat lain cerita ni. Sedap gak lah suara aku ni. Malam ni lain macam sedap dia sendiri cakap. Ujub. Riak pula, dia tunjuk kat orang. Takbur pula, dia bercerita pula dengan bangga diri kat orang. Tu takbur. Contohlah dia masuk kat dalam pintu tu, sliding tu kan, dia masuk, dia tengok, tak ada orang lah. Aku yang pertama ni, nampak dalam hati. Dia pun semayang, Allahu Akbar, dengan perasaan dalam diri bangga, dia yang pertama datang dalam masjid. Terdengar pula bunyi sliding door, seorang lagi datang, langsung berbunyi semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Biar orang nampak dia. Itu menunjuk-nunjuk kat orang, riak. Takbur tu dia bercakap ni, kau perasan tak siapa yang paling awal datang masjid ni? Siapa lagi kau lah? Ya, macam nampak. Tu takbur tu. Tiga dalam satu. Itu kita confirm dengan aku dah tu. Tiga dah tu. Kan? Tiga dah sebab sombong ini sifat sama. Syaitan tahu kan? Tahu. Tapi itulah dia orang. Orang tetap nak sombong. Bangga dengan entah apa bondo bangga. Nampak tak kopiah ni? Daripada Mekah tu. Jangan usik-usik. Dia marah kawan. Usik-usik jangan. Ni anak aku beli ni kat Mekah ni. Bukan dia bagi tu. Orang lain boleh bagi dia. Sekali baklah tengok pegang jangan pakai. Tengok made in Taiwan. Nampak? Dia punya belagak tadi tu. Kan? Tu semua lah tu. Pergi sampai Indonesia. Minum sedap betul minum ni. Daripada Rembia. Contoh kan. Dia boleh belagak-belagak tapi rupa benda tak ada benda pun. Kadang-kadang manusia ni saja. Bangga dengan selipar. Kalau selipar ni paling canggih kan tu. Harga RM7 dah. Tapi cerita dengan orang. Bangga untuk benda tak ada apa-apa. Kan rugi tu. Kan rugi. Hebat mana pun kita. Tak ke mana pun. Hati jangan nak jobo. Orang di Sembilan kata jobo. Jangan salah sebut. Jobo. Mana belagak lah. Belagak, koyok, sombong. Jangan jobo. Tak ke mana pun. Penyanyi tu sadap mana suara pun. Sudah masuk ke Gavaganza, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Dia tu juara dondang sayang dulu tu Jemamen. Alah sayang. Nak nyebut sayang pun tak teraya. Menggigil dah.
Macam mana? Dah habis dah zaman tu. Sampai masanya. Pelakon tu dulu pelakon watak hero, dah jadi watak bapak dah sekarang. Yang seorang tu dulu heroin, sekarang watak orang gaji. Bukan watak mak, watak orang gaji. Sanggup tu kan? Macam mana? Kan? Masa dah berlalu. Samsul Debat nak sombong-sombong dengan nama Samsul Debat sampai masuk. Ada pencamah lain, Samsul Debab, Samsul Dabik, Samsul Dabuk, semua keluar. Agak lah. Kan? Mana kita tahu? Kan? Macam baru semalam yang saya tinjau dekat surau kampung mak saya tu, saya tinjau. Nampak Ustaz Ismail Kamus, arwah Allahyarham Datuk Ismail Kamus tengah ceramah kat dalam. Macam tak percaya, berapa 20 tahun selepas itu, 30 tahun selepas itu, saya jumpa dia dekat IJN tu. Lebih kurang setahun lah sebelum dia betul-betul meninggal dunia. Masa tu orang dah heboh dah cakap dia meninggal. Saya jumpa dia dekat IJN. Dia pesan kat saya. Sebelum balik tu dia pesan. Pertama, dia ceramah jangan menjerit-jerit. Wah, ini kawan aku kena beritahu ni. Ada seorang kawan aku tu kena beritahu. Kau jangan menjerit ceramah ni, beritahu. Kau jangan menjerit ceramah. Sebab yang datang tu semua orang baik. Yang tak baik tu tak datang, dia kata. Yang kedua, sabarlah banyak-banyak. Pedulilah orang cakap tu. Tu dia pesan kat saya. Tu berdua saya kata, dia tak pesanan apa-apa. Datuk boleh bagi kat saya. Dia begitulah pesan kat saya. Macam semua tiba-tiba saya pula yang duduk sini. Sampai masa tu adalah orang cakap, dulu saya tengok Samsul Debat nama dia. Zaman tu tuan-tuan tak tahu lah dah lahir ke belum, cik, yang seorang tu pula cakap. Dia meninggal gitu, kasihan. Dia meninggal umur berapa? Muda meninggal 60 tahun. Sihat. Muda apa 60? Kan? Arwah abah saya meninggal dunia ngam 50 tahun. Arwah abah saya. Kalau lah umur saya ikut arwah abah saya tak sampai 10 tahun lagi. Macam tu lah kan? Belum tahu lagi kan. Pergi masjid ni tompek yang betul. Buat mati dalam masjid, alhamdulillah, rezeki. Kan? Tengah-tengah duduk dengan lah, ingat tidur mati apa. Tapi janganlah buat cerita lah, dia dah agak dah. Jangan duduk kat tiang tu. Ni jangan beralih tau, ni contoh tau. Comel lah dia. Tak ada sebab dia tiang tau kan. Kalau sampai masuk meninggal lah kan. Macam tu lah. Jadi peringatan Allah kepada kita tentang usaha pembinaan masjid surau, satu dibina atas takwa, satu lagi bina atas asas. Ya, yang mana kalau kita lihat membina masjid ini, membangunkan ini nak mengelakkan kita daripada terjerumus ke dalam api neraka, salah satu lagi. Kan? Maknanya Allah memerintahkan kita, kan? Memerintahkan umat Islam supaya membina masjid ini atas dasar takwa dan bukan kerana sebab yang lain. Tu kadang-kadang kita risau orang berlumba-lumba buat masjid. Tetapi berlumba-lumba baik masjid baik masjid lawa-lawa, biar orang tak datang. Berlumba-lumba baik masjid, kadang satu taman satu masjid. Orang bukannya makin ramai, orang makin tak ada. Kan? Salah satu tanda-tanda akhir zaman. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Seorang-seorang masuk universiti, seorang-seorang masuk asrama. Tinggal mak dengan abah kat rumah berdua. Dia pandangnya, ni pandangnya. Bang, makan bang. Yalah je. Lalu sayup, saya rasa macam ada orang dalam bilik tadi, anak kita ada balik ke? Tak ada. Perasaan abang kan tu. Orang bunyi ketuntang. Rupanya clear barang dalam bilik tu, pencuri masuk. Pujuk tak sadar kan? Tak sadar. Nak buat macam mana kan? Bukan makin lama makin ramai. Ya. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada. Kualiti ilmu semakin tinggi, kualiti emosi semakin berkurangan. Iyalah. Kalau emosi dia okey, takkan dia boleh hontak budak tadika tu sampai mati? Kan? Kalau emosi dia okey, takkan dia boleh bunuh budak perempuan tu, betul bakar pula. Hei, kata. Heran gitu kan. Beringatlah orang-orang sekalian, termasuk yang bercakap. Jagalah anak perempuan elok-elok.
Jangan biar-biarkan. Melaka ni dah nampak banyak tanda-tanda dah budak-budak perempuan Melaka. Dah pandai make up tebal-tebal lagi bandar Melaka. Kan? Jaga. Jangan biau. Jangan biau, bahaya. Itu pasal lah. Katakan, kita jaga anak-anak kita. Jangan kita biarkan. Jangan biarkan. Seorang lelaki tu bukan dayus sebab dia takut kat bini tau. Dia dayus tu sebab dia membiarkan bini yang melakukan maksiat depan mata tanpa dia rasa apa-apa. Relax, bini pakai baju kotak. Tak apa dah, passion kan, pergilah. Dayus lelaki tu. Togo lelaki kau. Togo bini kau. Togo. Kau nak togo bab agama, kau nak togo. Anak perempuan pakai baju kotak-kotak keluar. Anak perempuan. Relax ada. Baru bertunang. Naik motor elok-elok. Pegang apa? Cici kan. Gila mak. Dia suruh dengan budak perempuan tu poluk tunang kan tu. Rapat-rapat. Punya rapat ya kan. Duduk poluk rapat. 7 orang duduk belakang. Punya rapat tersantak lah kek bakul depan tu. Macam tu lah. Mak alak sama sekali. Poluk kau kuat sikit. Cici karang. Mak pun. Itu semua lah tu. Tu sebab jago betul-betul. Selagi belum nikah, janganlah. Bila meminang tu pula. Tak usah nak beradat-beradat mana. Bukan beradat-beradat macam mana. Kalau orang tu tak pandai beradat, cakap tu orang. Takut salah faham. Bukan semua orang pandai berpantun macam pengurusi masjid. Kan, datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Hajat kami ni datang ni bawa banyak hajat yang besar. So besar, nak kata gunung besar lagi daripada gunung. Kan, nak kata dalam lagi dari lautan. Mak parah betul ni. Apa hajat ni? Hajat di hati nak menyunting bunga di taman. Sudah, bunga mana pula? Kawan tu tak faham. Ataupun boleh jadi salah faham. Bunga yang mana? Bunga yang dah lama tak disunting orang. Balalah mak ke dapur. Mak dah lama menyanda. Wah, dia minang aku pula. Tak dah. Salah faham. Kan, macam tu lah kadang. Kan, jangan salah faham. Ya. Jadi, masjid semakin berubah wajah. Kan, tetapi fungsi dia masih sama. Masalahnya kadang-kadang tiba hari Jumaat, bulan puasa atau hari raya, barulah masjid akan penuh dan kemeriahannya terasa. Tapi yang kita harapkan, orang mengimarahkan masjid ni pada bila-bila masa dan ketika. Jangan kita tunggu waktu tertentu. Kan? Kalau kita tengok, ada beberapa yang disebut orang yang berada di masjid akan didoakan oleh para malaikat. Ni kan malaikat ni ada keliling, menaungi kita ni. Malaikat ni dengan sayap-sayap ni tengah taungkan kita ni, tengah teduhkan kita ni. Cuma kita tak nampak dah. Kalau nampak berterabur balik ni. Sebab takut siapa tu, apa bodoh tu kan. Kita tak boleh nampak. Jangan tanya pula apa pasal kita tak nampak, jangan minta. Jangan minta kan. Kita tak sekuat tu nak tengok kan. Nabi mula-mula jumpa Jibril domam lah. Kan? Itu Nabi tu, kita mampu tahu kan. Kan? Itulah tak kuat tuan, kita ni lain. Kita ni lain. Rasulullah SAW bersabda, salat seorang lelaki dengan berjemaah melebihi 27 darjat dari salat seseorang yang dikerjakan di rumahnya dan di pasar. Betul lah tu, semua orang tahu hadis ni kan. Bukan semua tak tahu, semua tahu. Berapa kali ganda pahala daripada sembahyang seorang? Semua tahu. 27, semua tahu. Tak ada siapa fikir dalam 25 ke atas lah, macam tu lah. Tak ada. Semua tahu 27 kali ganda, 27 kali ganda. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Pahala tak nampak. Kalau pahala nampak macam duit tu senang. Kan? Senang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok nak paket RM27. Okey. Senang. Yang seorang tu pula tengok. Assalamualaikum, Assalamualaikum, tengok. Tak ada, ya Allah. Zoom. Oh, lambat sistem. Lambat sikit je. Bukan tak ada, ada. On the way lah tu. Kan? Kau macam tu, senang. Kan? Tak ada. Nak tengok kalau macam tu lah keadaan Macam tu keadaan mungkin orang berebut-rebut lah. Tak muat masjid ni sampai ke jalan orang sembahyang.
Agaklah kan. Sebab dia nampak macam tu. Sedangkan yang Allah bagi itu lagi besar daripada itu. Kemudian lepas hati, ketakwaan pada hati itu, kita tengok apa lagi? Kemudian pada perutnya, jangan benarkan perut menelan benda-benda yang haram. Jangan cari benda yang halal. Kemudian takut pada Allah lagi apa? Pada tangannya. Tangan ni buat benda-benda baik. Kemudian kakinya, jangan melangkah ke tempat-tempat yang tak baik. Dan yang ketujuh, ketaatannya pada Allah dan Rasul. Jadi salah satunya, datanglah ketaatan Allah dan Rasul dengan datang ke masjid. Dan bila salah seorang di antara kita ni berwuduk dan dengan memperelokkan wuduknya lalu mendatangi masjid dengan tidak ada tujuan lain yang mendorongnya kecuali untuk salat, maka tidaklah ia melangkah untuk satu langkah kecuali akan ditinggikan darjatnya, dan langkah seterusnya dihapuskan kesalahannya. Begitulah, angkat darjat, hapuskan dosa. Angkat darjat, hapuskan dosa. Itu sebabnya kalau dapat berjalan lagi baik. Kalau dah jalan lah, kalau daripada air keruh sampai kemari, memang tak upah orang lah sampai sini. Ni maksud itu kalau dokek-dokek ni lah jalan kan dalam apek lah kan 20-30 langkah, 50 langkah. Okeylah. Buatlah macam tu. Mudah-mudahan. Kan? Jika dia telah memasuki masjid, maka dia akan dikira dalam keadaan solat selagi dia berada di tempat solatnya. Kadang bila orang dah tadi dah semayang, dia duduk situ, dia tak berganyak. Dia tetap duduk di situ, maka dia akan dikira pahalanya seolah dia masih lagi bersolat walaupun dia tengah dengar ceramah. Dengan ceramah dapat pahala lain. Pahala dia macam masih bersolat. Ni hadis ni sebut kan. Dan para malaikat akan mendoakannya selama mana dia masih berada di tempat yang ia gunakan untuk solat. Apa doanya? Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah maafkanlah dia selama ia tidak melakukan gangguan dan belum berhadas. Hadis riwayat Muslim. Maknanya kita jaga wuduk kita, kita duduk dengan elok, insya-Allah mudah-mudahan. Kedua, tempat yang paling Allah sukai ialah masjid. Allah suka kita duduk ke masjid, maka datanglah masjid. Macam malam ni dah lah duduk masjid, dah semayang tadi, dongalah ceramah. Nabi kata, Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu. Kan, kita kan kejap lagi kita balik. Lepas tu datang syurga lagi esok. Jangan pilih penceramah. Untuk makluman semua, dah disusun dah jadual. Hari Senayan Senayan sampai Jumaat kan. Sampai hari Ahad ada kuliah sini. Hari Sabtu malam je tak ada. Sebab biasanya di masjid bagi peluang untuk bersama keluarga. Tak tahulah ya ke tidak, betul tak mencakap itu. Ke setiap hari ada kuliah? Hari-hari ada. Datanglah. Kadang-kadang nampak ya dia guru takmir tu nampak macam tak terdaya kan. Yang tu tua tu tapi ilmu dia tinggi. So saya suka kalau mak datang kuliah-kuliah macam tu. Tapi masalah kalau saya datang saya kena nyuruk balik tiang tu. Sebab penceramah ni ada yang tak boleh nampak. Samsul Debat ada lah, patut dia duduk depan ni. Nyampah kau ceramah lah, dia nak ambil point kau ni. Orang nak belajar dengan dia. Tu sebab hari tu pada bulan lepas saya ambil masa untuk diri saya bawa diri ke Indonesia. Tu yang 2 minggu tak ada live tu. Saya pergi ke Indonesia, saya pergi ke Jawa Barat, di sebuah pesantren di Jawa Barat untuk menenangkan diri di sana. Alhamdulillah Kek Sanun tak ada yang kona saya. Daripada airport sampailah ke pesantren tak ada yang kona. Kek Melaka dah apek ni dah. Samsul Debat terperanjat di belakang tu. Saya bayi tak pitam makcik sebelah tu. Videosnya lah. Saya kena tu. Saya diam tadi. Saya bayi dia tak kutuk aku tadi. Macam saya camah kat Masjid Ijuk tu lah. Saya pergi Ijuk. Saya sampai. Masa tu naik Azia kan. Saya parking tak parking tempat bercamah tu. Parking kat tempat parking biasa. Nak turun nanti dulu. Tunggu dia komat dulu. Dia komat baru turun. Senang kat semayang kat belakang. Saya boleh jamak sekali. Kan? Habis saya jamak tu, bagi salam, pakcik sebelah saya tegur saya. Penjamah belum sampai lagi saya. Mau tak comel. Aku salah masjid ke apa? Kita pun tanyalah dia. Siapa penjamah haji? Samsul Debat. Lah tak kena dia aku. Saya baru nak cakap saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi tu. Semenjak keluar TV ni lambik sampai lah. Mengajar betul. Tapi langsung diam saya. Tak adalah saya betul lah. Saya diam.
Lepas tu yang best saya JK masjid tu nampak saya. Saya pun salam masjid tu. Cik, saya mula dulu. Dia pun tengok. Saya pergi, sampai saya duduk, saya tengok pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu kan. Tapi tuan cerita saya bawa ni cerita betul. Ramai orang ingat Syamsul Ubat ni baik-baik cerita. Banyak cerita saya bawa tu semua cerita betul. InsyaAllah. Pengalaman tu. Kata orang dulu cakap siang pandang-pandang, cakap malam dongang-dongang. Ni cakap malam bukan dongang, pandang. Dia nampak dah ni. Tapi lah Syamsul Ubat muka kat luar lain nampak kan. Tengok live lain. Dia yang cakap ni. Dalam TV nampak tua kau kacau tu. Aduh, yang bodoh nak cakap. TV memang serak-serak gambar. Memang nampak tua. Kan? Tukarlah TV baru. Kan? Lokasi yang paling Allah suka adalah masjid. Datanglah masjid. Tenangkan diri. Datang masjid, tenang. Ya, saya masa saya pergi kat Jawa Barat tu, kat pesantren tu, bukan hanya duduk sana. Handphone pun tak boleh pegang dah. HP-nya dia ambil, Pak. Ambil. Iya. Cuba hidup tuan-tuan sehari tak ada handphone. Tenang tuan-tuan. Iya. Kejap-kejap tengok. Kejap tengok. Aduh, yang bodoh kan. Geng-geng omak-omak ni pun ada grup. Setua-tua manusia pun ada grup. Kau pergi tak camah malam ni timak. Pergi je. Pakai baju apa? Apa-apa lah. Pakai baju geng kita tu tak? Pakai geng Kombang Semangkuk. Pakai baju tu kan. Contoh lah. Aduh pembincangan kan. Tapi topik paling Allah suka adalah masjid. Kan? Tengok malam ni kan. Tadi kita pun baiklah semayang sesama, kita selawat dan mengalat ceramah. Lepas tu makan. Makan tu pun baik. Kan? Macam baik kenduri tahlil tu kan. Dua pahala yang paling besar kenduri tahlil. Pertama zikir, kedua makan. Makan, tuan jangan fikir makan. Makan sebab sedekah tuan rumah. Tu ada orang putar belit kan. Ni ada orang putar belit ni bila saya cakap ni. Ada orang cakap ni. Tahlil ni sebenarnya menyusahkan tuan rumah. Kalau kau tak mampu, jangan buat tu je. Tapi ada orang dia kata, minta maaf, mam, saya hajat sangat. Boleh tak tolong buat tahlil kat rumah saya? Tapi kami tak ada bajet. Kami tak ada buat kenduri. Boleh. Orang masjid akan datang. Walaupun tak ramai, akan datang. Tak ramai. Kan? Tak, sebab bukan duit, kira datang bagi air kosong ni, jadilah. Air barakah ni. Jadilah. Iya, kita yang kadang-kadang pihak masjid kata tak apalah. Kalau tak apa, buat je kat masjid. Buat kat masjid pun boleh. Kan? Iya, tu sebab ya. Tu sebab kalau tuan-tuan pergi kat Negeri Sembilan, zikir tak ada pendek-pendek tuan-tuan. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Arhamar Rahimin, Salimna wal Muslimin, Ya Arhamar Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. Panjang tu doili. Tu yang ada orang tak biasa tu dia bisik tu. Ni tolak bala ke cari bala ni tu. Dia tak biasa, tapi sebenarnya kalau tak sebab zikir, tanya budak-budak tu. Budak-budak yang serban geng-geng Tafiz kita ni geng ni kan. Pondok mana lah ni? Madrasah mana ni? Madrasah Nurul Ilmi. Tanya dia orang zikir mana ada pendek-pendek, semua panjang-panjang tu. Toba lilit sorban yang tu lagi panjang zikir tu. Macam tu lah cakap Iya, mudah-mudahan. Ya, tuan-tuan cakap apa? Betul, zikir tu dia kata lepas tu yang Allah yarham Syekh Murtada dulu mufti di Sembilan dulu apa? Barulah berbaloi udang galah kat dapur tu. Ini lauk ponek tak sampai ponek masak perempuan tak habis ponek ni. Dah Al-Fatihah ni terdarah lagi weh. Dia tu sebab tu. Kadang lepas tu bila dah habis zikir-zikir minit-minit tadi 30 tadi barulah Abdul zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Dah sampai dekat ujung tu. Tak 1000 kali tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadilah masuk yang tadi tu. La ilaha illallah seorang tu. Makna dah ponek seorang tu. Iya. Saya dulu masa kecil umur panjang betul. Tapi itulah dek.
Kalau tapi bila fikir-fikir balik, kalau tak sebab kita pergi tahlil tu, tak sebab belum tentu ke rumah baik sendiri. Panjang macam tu. Betul kan? Tu dah cerita kan. Kan, tak apalah tuan-tuan. Pergilah ke kita, jangan ikhlaskan hati. Apalah macam saya malam dah. Saya tak tahu lauk apa, saya tahu makanan anda. Saya ikhlas. Kurang asam pedih ya tak? Ada otak ke? Tetel. Oh, okey. Oi, kena copek bis ni. Tahu dah lah, kan? Tahu dah. Asam pedas Melaka, kan? Ya, tuan-tuan. Itulah. Macam-macam. Tapi itulah dia, kan? Datang tempat ni, Allah suka. Kita zikir. Duduk seorang-seorang. Lagi satu ke apa lah? Nampak tabung. Jangan buat rabun pula. Tak nampak. Jangan buat. Ada satu hamba Allah tu, dia bergurau. Kau tak pergi masjid ke? Aku tak nampak lah masjid mana. Dia tak buat, dia cakap aku tak nampak masjid mana. Wahal seorang di rumah ni masjid. Esok tu tumbuh daging di mata dia. Tumbuh cakap apa? Tunai Allah bagi. Amen. Jangan kita jobo sekali lagi. Jobo. Ada satu tempat tu saya cakap macam tu, mencarut Samsul Debat ni. Bukan. Kan tu memang logat cakap macam tu lah basuh bunyi kan. Jangan kita sombong-sombong dengan Allah Taala. Ada orang tu dia bermain-main dengan apa tu. Dia terlepeh cakap pasal ni, pasal haji di tahun bila ni. Lama dah lah. Dia kata tiba-tiba dia dapat panggilan. Dia tu senarai simpanan. Dia senarai last sekali dapat panggilan. Pakcik standby besok pagi. Kan senarai simpanan ni kena standby kan. Dia kena pergi haji esok tu. Orang yang tak KT yang last sekali terkeluar pada mulut suami tu, baik tak payah pergi tu. Orang dah nak balik, orang dah start balik, dia kata baik tak payah pergi. Dia terkeluar, abang ni tak baik cakap macam tu. Berlaku tuan-tuan sampai ke tanah suci, cojak pijak dekat tanah kaki tu, sap koma. Laki bini ingat laki cakap apa? Abang, apa abang cakap bang? Pakai jugalah wheelchair dengan apa? Stroller tu pakailah buat bawa mana yang boleh. Dalas terbangkan balik. Bila terbangkan balik sampai ke KLIA, nak bawa pergi hospital ke? Cik tak payah, bawa balik rumah je. Bini dia tahu, bawa balik rumah. Sampai rumah sadar elok, tak ada apa. Lepas tu insaf tuan-tuan. Insaf betul dia, insaf. Jangan siapa yang belum daftar haji, baik daftar dah okay. Siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa arah melintang boleh pergi pada tahun 2137. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi. Hidup belum ni lah mampu hidup. 3 kali. Tapi itu perancangan manusia dalam sistem. Kita boleh buat rayuan ya. Gula 2 boleh pun tak boleh pergi. Kan gula 2 boleh lah sekarang. Strict lah kan. Tak apa lah tuan. Tak boleh pergi tu, pergilah umrah dulu. Kan? Kemudian Allah menyediakan singgahan di syurga orang yang pergi masjid ni. Ada tempat singgah kita di syurga. Bestnya. Kan? Barang siapa datang ke masjid pada pagi atau petang hari, maka Allah menyediakan persinggahan baginya di syurga. Siapakah dia berangkat ke masjid di pagi atau petang hari. Hadis riwayat Muslim. Datanglah ke masjid. Siapa yang rasa borek tu ringan-ringan denganlah. Itu sebabnya 7 golongan yang mendapat naungan. Itu kelebihan seterusnya. Yang mendapat naungan Allah di akhirat kelak ada 7 golongan. Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni tak kira lah raja ke, wakil rakyat ke, ketua kampung ke, ketua lorong ke, pengurusi masjid ke. Last sekali, pengurusi rumah tangga pun kono. Pemimpin yang adil. Dia bukan cakap pemimpin ni, pemimpin yang adil dapat naungan. Bukan senang ya. Dengan seorang pun tak adil. Macam mana nak ramai? Itu. Makan pun tak tentu ustaz. Dalam dia pun saya boleh. Jangan cakap apa? Kemampuan tu kan cakap. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Itu pun dapat naungan kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid.
Kalau dia pada kat sini dia memang pergi masjid aja, tiba-tiba pergi rumah saudara dia dekat KL, dia tetap tanya, masjid dekat tak sini? Dia tetap nak pergi masjid. Hati dia, kan? Kemudian yang keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah makna perempuan buruk dan miskin boleh. Dah kalau kaya dan lawa pun kau tolak, yang buruk lagi tak selera, faham? Yang keenam adalah apabila seseorang itu bersedekah yang mana tangan kirinya tak tahu. Maknanya dia menyembunyikan sumbangan dia tu. Itu baik. Tapi habis tu yang tunjuk-tunjuk ni tak elok ke Ustaz? Baik juga. Dalam surah Al-Baqarah bagi tahu, baik juga dengan niat dia nak bagi contoh baik pada orang lain. Tu sebab kalau kita masuk masjid nampak tabung, bolalah berlari tu masuk duit dalam tabung, mudah-mudahan ada orang lain nampak, dia pun sama nak masuk. Tak payah pula lah. Aku pun naklah masukkan duit dalam tu. Jadi orang yang pertama. Dan yang ketujuhnya adalah orang yang duduk bersendirian dan basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah Ta'ala. Jadi salah satunya tadi, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Rasa nak pergi masjid aja. Macam-macam masjid dia pergi. Ada grup rider tu, dia ride tu, dia pergi semua masjid-masjid. Dia singgah masjid ni semayang, singgah masjid ni semayang. Kan? Di Malaysia ni kan banyak masjid. Kan? Ya. Ni masjid ni saya rasa ni pun 100 tahun lebih umur dia. Kan? Masjid lama. Kan? Cuma dulu taklah seperti ini. Dan begitu juga mendapat ganjaran solat yang lebih banyak. Nabi SAW bersabda, orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam solat adalah mereka yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid. Kerana paling jauh dalam perjalanannya menuju masjid, orang menunggu solat hingga dia melaksanakan solat bersama imam, lebih besar pahalanya daripada orang yang melaksanakan solat kemudiannya dia tidur. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kat rumah kan macam tu. Lepas semayang kan bin dia naik terkatil. Yang ni dekat sini dia dah semayang tu, dia tunggu dulu, mungkin dia zikir dulu, mungkin dia cuba hafal ayat, mungkin dia mengaji dan sebagainya. Kemudian ganjaran pergi dan pulang dari masjid. Dari Ubay bin Ka'ab katanya, ada seorang lelaki yang setahuku tidak ada lagi yang lebih jauh rumahnya dari masjid dan dia tidak pernah ketinggalan dari solat. Kemudian ada yang berkata padanya, atau aku sendiri Ubay yang berkata padanya, bagaimana sekiranya kamu membeli keldai untuk kamu naiki ketika gelap atau ketika panas terik? Nak tak kalau beli keldai? Aku belikan keldai untuk kau. Maka dia jawab, aku tidak ingin rumahku berdekatan masjid, sebab aku ingin langkahku ke masjid dan langkahku ketika pulang ke rumah semuanya dicatat. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat untukmu seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Itu cerita tadi tu. Kau boleh jalan-jalan lah. Kau naik kereta pun jalan, parking jauh sikit. Parking dekat Jasco Aikro. Tak ada lah dah. Kan maksud itu kita parking tu berjalan tu pun ingat ni langkah, setiap langkah ni semua ada makna di sisi Allah Ta'ala. Kan? Iya tuan-tuan, jika kita ni nak buat baik ni, halangannya dua. Pertama nafsu. Kan? Yang pertama nafsu. Yang keduanya ilmu. Halangan dia. Nafsu je nak pergi semayang baru tengah siap Allahu Akbar, Allahu Akbar, tengah bersiap ni. Lepas tu anak, Abah pergi mana? Pergi masjid lah. Abah kata nak pergi pasar malam. Tak yo pula lah. Besok lah pergi masjid. Nampak? Habis dekat nafsu dia anak-anak tadi. Ataupun abang pergi mana? Pergi masjid lah. Kata nak makan sama. Yalah, besok lah pergi masjid. Dek bini tadi. Jadi nak kuat tu macam mana? Kena lawan lah. Abah gimana bah? Pergi masjid. Abah kata dah pergi pasar malam. Aku tunggulah bagi masjid kan lama pun. Pasar malam tu takkan tutup selagi abah kau tak sampai tahu. Wah, macam tu ada ayat abah ada cakap dengan anak. Jadi tu kuat dia. Kan abang kata nak makan sama. Iya, ai pergi tak lama darling. Ai pergi sekejap je. Kalau ai nampak Imam Sabah nak ke depan kan, ai akan ke depan. Imam Sabah tu baca panjang sikit. Biar abang je ke depan. Dan make sure abang akan balik cepat. Okey, you tunggu ai. Lauk apa you masak? Lauk kegemaran you lah. Ikan bilis telur dadah. Okay, fine. Kan susah warna lauk kan? Iya, janji makan sama. Yang golak tu lauk share tu. Dia pun masuk. Macam tu lah. Kan? Jadi makna kekuatan jihad itu lawan.
Satu lagi ilmu sebab dia tak tahu. Tak tahu konolah belajar. Tak tahu konolah belajar. Rupanya macam ni, keadaan dia macam ni, keadaan dia macam tu. Konolah tahu. Kan? Halangan-halangan memang ada. Nak pula kat rumah tengok TV, kerasnya takdir. Mak tajuk. Kan? Apa? Melur untuk Firdaus 2. Macam tu kan. Dia tengok drama. Saya tak tengok dah orang share dan TikTok. Kan? Bila tengok kan, tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah syok tengok drama. Dengarlah bisikan tu pula. Alah, tak payah pergi masjid hari ni. Kau dah selalu pergi. Hari ni semayanglah kat rumah. Setan ni kau jauh. Ayolah. Jomlah semayang. Nanti dulu, kata setan. Tunggulah iklan. Terlopeh kau babak ponting ni. Tak payah pula. Tunggu dah. Nonggok lagi tunggu. Tak semayang kan tu? Lepas tu iklan berlari dia ambil wuduk, dia nak semayang ke balik. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Setan bisik lagi. Macam dah habis yo iklan. Langsung semayang maghrib 1 rakaat yo. Wah gila kau jauh tu. Jangan main-main. Tu belum cerita lagi tu. Dia nak pergi semayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah dah lambik dah dia. Relax, setan kata. Relax, kau nak pergi awal-awal baik pergi. Yang penting kau pergi. Orang lain tu tak pergi lah. Okey lah kau pergi ni. Betul juga. Slow dia balik. Orang dah mula ke takbir lah, terperanjat dia balik. Lambat ni kan. Relax dalam hati-hati. Kan kau jatuh tersombam kan lagi susah. Slow. Yang penting kau datang. Orang lain tu langsung tak datang. Betul juga. Slow dia balik. Sampai kat masjid, orang dah habis bagi salam. Setan pun bisik. Tak apa kau masukkan, kau salam je dengan semua orang. Orang bukan tahu pun kau tak semayang. Dah pula dah. Langsung tak semayang. Langsung tak semayang. Setan ni kacau kan. Kemudian boleh berwuduk di rumah, kemudian menuju ke masjid. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk untuk salat lalu menyempurnakan wuduknya kemudian berjalan menuju salat yang fardu, lalu melaksanakannya bersama manusia atau bersama jemaah atau di masjid, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Kelebihan saf pertama dan salat di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia memberitahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui kebaikan yang terdapat pada panggilan solat dan saf pertama lalu mereka tidak dapat meraihnya melainkan dengan mengundi, tentu mereka akan mengundinya. Seandainya mereka tahu apa terdapat dengan bersegera melaksanakan solat, tentulah mereka akan berlumba untuk melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada atmah di solat isyak dan subuh, tentulah mereka akan menat. Sebab kenapa isyak dan subuh? Sebab dua solat ni yang paling susah orang nak datang. Lepas maghrib ramai yang balik. Nanti datang balik isyak, ada harapan. Tak datang lagi. Malam tu lah. Besok tu mungkin dia datang. Kalau siapa yang tahu kelebihan solat isyak dan subuh, tentu mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Jadi makna kata orang akan datang kalau tahu kelebihan-kelebihan. Itu sebabnya penting tu. Nak memanggil orang datang semayang. Penting. Yang azan tu tu bagi budak-budak ni yang datang ni buat pertandingan azan, bagi dia azan, ikut tema. Azan kategori subuh lain. Azan kategori maghrib lain. Dia mendayu tu lain. Maghrib dia mendayu sikit bagi masuk budak main bola tu balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Dayu macam tu tak apa. Subuh tak mau ni macam tu nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah. Subuh. Kalau maghrib, hayya 'alas salat. Maghrib. Subuh, hayya 'alas salat. Macam tu je. Tuan-tuan. Budak ni bapak apa bapak?
Ingat aku tak dengar aku cakap apa. Iya. Lepas tu bila as-salatu khairum minan naum. Macam tu. Pendek je. Orang lama dia tahu dah tu. Tak mahu nak as-salatu khairum minan naum. Memang lolap lah orang. Ataupun as-salatu khairum minan naum. Ui, bangun. Asal waktu nak kajut ni kan. Macam tu lah. Iyo. Kadang-kadang orang nak keluar pergi subuh pun comeh. Dengar azan ni. Ada orang kadang-kadang lah. Suara bass keluar tu. Tak peranyat orang keluar tu. Masuk di rumah balik. Mana tak pagi-pagi golap tu. Tak dengar. Dia azan jam tu pula. Allahu Akbar. Kadang sian. Ada kan Bilal bukan apa. Orang tak ramai. Kalau ramai macam mana lah. Ini azan subuh tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengok orang tak ada. Allah. Jorih mana bunyi dah. Yang seorang tu pula baru sampai tinjau dekat sliding tu. Lah tak ada orang ni. Ni mau dah jadi imam ni kan. Balik dah. Lah tak ada pun. Ayo sah betul lah kan. Tak lah kan. Iyo tuan. Tu sebab kena ada ilmu. Jangan ada ilmu datang. Jangan risau. Dia dah lah tak ada ilmu. Duduk saf pertama. Dia dah dengar tadi ceramah tadi. Kalau orang tahu kelebihan saf pertama, bergabut dia. Mengangkat pun sanggup dia. Saf pertama tangan. Dia duduk saf pertama, kena ada ilmu juga. Buat imam malam tu kelabu pula. Tu lupa. Macam mana? Allazi. Sudah. Lupa pula dia. Kan? Kau duduk belakang macam mana? Iya, tabarakalladzi biyadihil mulku. Berhenti dia. Yang belakang tu macam ni. Elok, ada tokak kawan sebelah dah macam ni. Tolonglah. Dia jawab, tak dapat tolonglah. Sampai suruh baca apa panjang. Dah imam tu lah salah, baca apa panjang. Semua tu. Ataupun tiba-tiba imam didatangi angin yang tidak diundang. Kontut imam tu. Contoh. Maka bila imam tu kau tepi mufarakah, apa jadi pada orang belakang? Kau depan gantikan imam tu pula. Dia jadi imam. Ni dia lah pusing. Kontut weh, batal. Kontut. Apa kau gilo gilo kau jual. Iyo, mudah-mudahan. Bayangkan tengah semayang, mati dalam keadaan tengah solat. Apa macam? Bahagia tuan-tuan. Bila dia meninggal, dia mati macam mana? Dalam solat, ya Allah, bertuah laki kau. Macam tu. Tapi jangan imam. Imam meninggal tengah sujud. Apa macam? Haro makmum weh. Yalah, kalau tu dah joki weh macam mana? Allahu Akbar. Last tu. Yang belakang tu mula bangis. Lama elak sujud dia ini. Aduh, dia jadi yang seorang dah pegang tongkuk dah. Yang seorang tu siap tinjau. Belum liwi. Saya cakap dengan sebelah. Yang seorang tu dia teringat. Dia tanya sebelah. Oi, lama sujud. Orang sebelah tu tunggu. Weh, dalam semayang tak boleh cakap. Yang sebelah tu terdengar. Sik baik aku tak cakap. Sama tiga-tiga tu batal. Tak mahu ada macam tu tu. Tiga-tiga batal tuan-tuan. Weh, dah batal lah solat kita. Orang cakap. Tengok. Tak kusik imam tu. Tumbang Allahu Akbar. Senyum je imam tu. Iya tuan-tuan. Kita ni belum tentu dia tu. Arwah Hatuk saya makin. Hatuk Lebai. Arwah abah saya nama Haji Ismail bin El Alias Lebai Alias. Arwah Lebai Yeh kat Batu Kikir. Sebelum dia meninggal, saya masa tu dah jah 2.
Sebelum dia meninggal tu, dia sampai dia sakit belakang dia muncul. Petang tu dia dah panggil dah, semua dah ada. Dia saya cakap dengan arwah wan saya, dia cakap, sampai dah dah. Tinggal kau ya. Keluar buka gigi palsu mau macam ni. Allahu akbar. Atuk saya. Cucu belum tentu dia dapat macam tu dah. Tuan-tuan lah tuan-tuan. Kita minta nak dapat, nak ada harapan datang masjid selalu. Ya. Ada seorang, saya pernah sekali ceramah dekat surau. Ada satu surau di Seremban. Dia memang kuliah subuh lah. Batal kuliah subuh begitu sebab ada seorang jemaah perempuan tengah duduk ni, nak tunggu waktu solat ni dengan telokong ni. Dia sembahyang kat kursi dah. Kursi-kursi dah tak dah pun meninggal. Senyum yang masa nguruskan jenazah tu, dia senyum. Wajah jenazah tu nampak lah jernih tu kan. Ayo tuan-tuan. Ini mati tengah karaoke ada tom yum. Betapa dah kau pahala tu tak ada. Yang seorang tu aku rasa dia lupa lirik lah seorang tu. Yang seorang kat meja satu lagi, saya kunci lirik tu. Sama gila. Sama gila tuan-tuan. Mati pegang mikrofon. Berpunggah bawanya nak pegang mikrofon. Malu lah. Tak payah cakap tu. Kan? Jadi, nak bagi tahu satu kisah sebagai penutup. Logo tak dengar penutup. Kan? Kisah tentang Sulaiman Ibnu Hamzah Al-Maqdisi, keturunan Ibnu Qudamah. Beliau merupakan seorang ketua hakim di Syam. Kata beliau, aku tidak pernah solat fardu secara sendirian kecuali 2 kali. Dan sehingga sekarang aku seakan-akan merasa masih belum mengerjakannya, padahal usianya ketika itu mencecah 90 tahun. Dia rasa yang 2 kali yang dia sembahyang sendiri tu, dia rasa macam dia belum sembahyang pun itu. Kalau teringat dia rasa nak qada, qada. Sebab 2 tu dia rasa macam dia tak sembahyang. Punyalah dia berjaya melazimi diri dia tu sembahyang secara istiqamahnya, dia sembahyang berjemaah. Ya. Jadi semoga kita juga menjadi umat yang hatinya dekat dengan masjid. Alhamdulillah saya tengok berdasarkan ni pelbagai usaha yang dibuat oleh pihak masjid untuk memastikan jemaah rasa selesa. Malam ni datang ramai yang selesa. Kapet tabanam muka. Macam tu bayangan aircon buka nama tu. Dia kalau berjual saja dia bagi kotes tu jual, nak beritahu aircon on, kipih buka, pintu pun buka. Sajuk sampai ke jalan ni. Jangan main-main. Itulah handa masjid ni jadi datanglah ramai-ramai. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan Allah buka hati kita untuk terus istiqamah. Minta doa, ya Allah berikanlah aku istiqamah ya Allah dalam mendatangi rumahmu ya Allah. Mudah-mudahan aku istiqamah solat jemaah ya Allah. Allah yarham Haji Azmil Mustafa. Dia berjaya buat beberapa kali dalam hidup dia 40 waktu berturut-turut tanpa putus solat jemaah. Cuba kita letakkan azam macam tu. 40 waktu berturut-turut tak tinggal satu pun. 40. Sebab dia akan menjadikan kita jadi istiqamah, kita rasa seronok, tak ada, kita akan rasa nak datang ke masjid macam tu. Ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan sekalian. Rasanya cukuplah sekadar itu bab kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Kita sama-samalah mengimarahkan masjid, sama-samalah kita amalkan apa yang disampaikan. Dan sedikit makluman saya